penting yang kita telah sebutkan ini, setiap yang datang berhak untuk mendapatkannya daripada teman-teman ataupun akses kepada saya terus. Baik, kita pernah membicarakan ketika kita membaca surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Dan seolah-olah tidak kira seorang itu alim, seorang itu jahil, seorang itu baik, seorang itu senonoh dan tak senonoh, apabila mereka membaca surah Al-Fatihah, apatah lagi kalau mereka mendirikan salat, mereka akan mengharapkan agar mereka ditunjukkan ke jalan yang lurus. Semangat tercari-cari ini mesti ada pada semua orang, walaupun orang itu telah alim dan telah baik. Bagi mereka yang telah menjumpa, merasakan telah menjumpa, dia akan berharapkan agar mereka terus istiqamah dalam jalan yang lurus ini. Tetapi semangat tercari-cari ini mesti ada. Ya Allah, tunjukkanlah aku ke jalan yang lurus. Tunjuk, kita seolah merayu-rayu, meminta-minta. Ketika kita usia muda, ketika kita usia pertengahan, walaupun kita telah lanjut usia, kita sentiasa mencari-cari jalan itu. Ya. Dan kita juga telah membicarakan satu ayat surah Yusuf yang saya percaya sebahagiannya telah hafal. Kalau kita warming up lagi, siapa boleh tolong bacakan ayat ini secara spontan? Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala siratin ana wa man ittaba'ani. Saya minta seorang sebenarnya, tapi berani kan, jadi bila berani itu ramai-ramai. Kita mengatakan bahawa qul hadhihi sabili, inilah satu-satunya jalanku. Tadi kita tercari-cari sirat, tercari-cari jalan. Tapi kali ini Allah SWT menyebut qul hadhi, katakanlah ini satu-satunya jalanku. Dan untuk pastikan jalan ini kita berjaya, nak masuk dalam track ini, kita mesti ada 3 sifat. Kita kata yang pertama apa? Ad'u ila Allah. Aku kena mengajak orang pada Allah. Libatkan diri menjadi seorang pendakwah. Ajak orang buat baik, ajak orang semayang, ajak orang datang kuliah, ajak orang korban, ajak orang solat, ajak orang sedekah, ajak orang buat baik, dan ajak orang dalam bentuk yang lebih besar lagi. Ad'u ila Allah. Dan dakwah yang kita lakukan itu mestilah bersifat dengan sifat yang apa? Terancang, teratur, tersusun, iaitu ala basiratin. Saya mengalu-alukan kedatangan teman-teman, sila ambil tempat anda. Setiap yang datang kelas ini adalah tetamu saya, dan saya berdoa kepada Allah semoga Allah melipat kali gandakan ganjaran dan membukakan ruang yang sebesar-besarnya kepada usaha-usaha saya. Yang pertama, mengajak orang pada Allah. Yang kedua, nak mengajak orang pada Allah ini dia kena ala basiratin. Ala basiratin maksudnya apa? Dengan hujah yang nyata. Dan bila kita kata hujah ini maksudnya apa? Al-Quran, hadis dan juga hikmah, kebijaksanaan. Dan ia tidak menafikan. Bila kita kata Al-Quran, hadis, ia bersifat basirah, berarti kena penelitian, kena buat research, kena buat study dulu. Ala basiratin. Dan yang ketiga dia mesti ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang bersama-samaku, aku bersama-sama orang yang ikutku. Sifat agama ini dia mesti bersifat kepengikutan, kena mengikut. Dia tidak boleh sendiri. Walaupun orang itu alim macam mana pun, dia mesti bersifat mengikut. Dan mengikut ini dalam arti kata lain dia mesti berorganisasi. Nak masuk jalan yang lurus ini kena pertama sekali menjadi seorang pendakwah, mengajak orang pada Allah daripada sekecil-kecilnya sehingga sebesar-besarnya. Yang kedua, ala basiratin, mesti apa? Terancang, tersusun berdasarkan pada research, bukti, hujah dan nyata. Dia tak boleh sebarangan. Dan yang ketiganya, dia mesti bersifat ittiba', iaitu mesti mengikut, berorganisasi. Baik, kita telah lalui benda ini. Nah, bila kita mengatakan bahawa ia mesti berdakwah, pada hari ini kita akan bercakap pasal dakwah. Dan kita telah memilih ayat yang ke-36 daripada surah Yusuf. Apabila kisah Nabi Yusuf pada minggu lepas, dia telah mengatakan as-sijnu ahab ila, maknanya penjara itu lebih saya gemari, lebih saya suka daripada saya terus berada di luar sana dalam keadaan yang begitu. Maka dia kata dia rela untuk dipenjarakan.
Nah, Nabi Yusuf ini adalah, jangan lupa, dia adalah seorang pendakwah. Dan bila dia masuk dalam penjara, dia kekal sebagai seorang pendakwah. Dia tak mengatakan, ya Allah, aku nak berdakwah, tiba-tiba engkau telah menyebabkan, engkau telah menentukan aku masuk penjara, maka bila aku masuk penjara, aku tak payah berdakwah sebab terhalang. Tapi tidak, Nabi Yusuf masih mempunyai semangat berdakwah. Dan kita lihat, sebaik-baik saja dia dimasukkan dalam penjara, ayat yang ke-36, wa dakhala ma'hu sijn fatayan, dan masuklah ke dalam penjara itu dua orang pemuda. Ingat, Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam penjara kerana apa? Fitnah. Dua orang yang dimasukkan dalam penjara ini memang kerana telah melakukan kesalahan jenayah di penjara. Di mana? Di istana. Okey, dia telah dimasukkan atas kesalahan. Dua orang masuk dalam penjara dan seorang baru dimasukkan kemudian, iaitu Nabi Yusuf. Qala ahaduhuma, berkata salah seorang daripada yang dimasukkan dalam penjara itu, inni arani a'siru khamra, aku nampak aku ini memerah dan kemudiannya searak. Wa qala al-akhar inni arani ahmilu fawqa ra'si khubza ta'kulu at-tayru minhu. Seorang lagi dia kata dia mimpi atas kepalanya ada roti dan dimakan oleh burung. Dua orang dalam penjara ini, Nabi ta'wili, tolonglah takwilkan kepadaku. Takwil mimpi ini dalam bahasa Arab tafsir ahlam ataupun takbir, ataupun dalam Inggeris sebut the interpretation of dream. Nasib laju sebut berapa tak prompted? Sebab sekali lagi tak bunyi. Okey, menakwil mimpi. Dan kita lihat apa kata dua penyangak ini. Yang masuk penjara itu ialah penyangak yang buat salah. Dia alu-alukan kedatangan sahabat-sahabat kita. Alhamdulillah, saya nak anda gembira dalam kelas ini. Saya percaya semuanya datang dengan ikhlas kerana Allah. Saya pun tak ambil kehadiran mana-mana kelas pun. Pelajar-pelajar saya datang kerana Allah. Betul tak? Saya janji aja saya nak bawa attendance, tapi memang saya tak bawa. Tapi ketua-ketua grup tolong cekkan untuk saya ya. Cek kelas juga kan. Dua orang penyangak ini minta ditakwilkan mimpinya. Yang saya minta anda semua beri perhatian, apa akhir ayat 36 ini? Cuba tengok. Saya bolkan kat situ. Sesungguhnya kami memandangmu dari orang-orang yang berbuat tak sedap bunyi dia. Kita sebut bahasa Arab. Inna, ramai-ramai. Inna. Ramai-ramai sebut. Inna. 3 kali. Inna. 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 Naraka. Naraka. Inna. Semua buat tangan macam ni semua. Semua. Inna. Inna. Naraka. Naraka. Minal muhsinin. Minal muhsinin. Apa maksudnya? Jangan tengok terjemahan panjang. Dan jangan terjemahkan, tak boleh. Faham dalam bahasa Arab. Sekali lagi, jangan terjemahkan, faham dalam bahasa Arab. Inna naraka minal muhsinin. Faham maknanya? Tolong jangan terjemahkan. Sekarang saya minta seorang sebutkan benda itu secara berani, berdiri, tak boleh berdiri cakap inna, korang. Bismillah, dari kalangan sisters, berani terus. Inna. Sementara benda telah dekat slide. Seorang, bismillah. Oh, diorang semua nak hafal direct ini je kan? Tak ada dah. Okey, cepat. Seorang, cepat, bismillah. Lanjut sikit. Saya nak habiskan tafsir ni, tapi saya nak anda juga terlibat supaya minda anda, lidah anda, semua telinga anda bermanfaat dalam kuliah ini. Cepat, seorang, bismillah. Allah, hadiah saya masih dalam kereta lagi. Betul, dalam laci tak keluar-keluar lagi hadiah. Cepat, bismillah, tolong. Boleh. Kelas Inna, seorang-seorang bismillah. Saya tak akan teruskan kalau tak ada siapa yang tunjukkan. Biasanya orang dalam Melayu ni memang macam tu, kita bagi darah kepada please, can you please? Orang Melayu tak boleh diharap. Masya Allah, Masya Allah.
Okey, so lelaki pula lelaki. Lelaki tak ada pula orang Melayu, semua Melayu So, ini daripada negara mana ni? Silakan. Masya Allah, Masya Allah. Saya nak anda ramai-ramai sekarang ni. Di CUCMS ini saya nak pelajar-pelajar yang tak datang kuliah tafsir ini, bila dia bertemu dengan anda kat lift ke kat mana-mana, dia tengok anda, dia kata inna naraka minal muhsinin, dia tunjuk kat anda walaupun dia tak hafal. Yang hafal anda, tapi bila seolah-olah secara aktual dia, mereka melihat orang yang datang kuliah tafsir ni, mereka melihat orang yang pakai tudung macam anda, mereka lihat orang yang ikut usrah, mereka nampak ini, dia tengok je muka, dia akan lafaz walaupun tidak sebutkan ayat ini, tapi dalam hati dan jiwa dia akan sebut apa? Ramai-ramai? Inna naraka minal muhsinin. Sekarang ni saya tunjuk anda, tunjukkan pada rakan-rakan anda, seolah-olah anda ni tak datang kuliah, anda tunjukkan pada kawan anda, inilah orang yang dikatakan muhsin. Sebab tunjuk tangan kat muka kawan sebelah tu, ramai-ramai sebut inna Roh latih dia tunjuk diri sendiri. Tak nampak orang lain, dia seorang yang baik. Okey, kita nak supaya masyarakat di luar sana, bila anda dah bekerja, anda dah buat housemanship, anda dah farmasis yang dah buka kedai, yang dah berniaga. Saya difahamkan doktor-doktor dengan farmasis yang tak suka jadi bekerja, dia nak berniaga. Okey, tak apa. Maknanya anda keluar kat sana, partinya dengan apa semua, keluar saja, orang melihat anda, orang akan mengatakan ramai satu pengiktirafan daripada umat. Dan Nabi Yusuf dapat pengiktirafan itu. Dan bila Nabi Yusuf dapat pengiktirafan itu, dia menggunakan kesempatan itu untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam penjara. Dan saya nak tunjukkan pendekatan dakwah yang digunakan Nabi Yusuf. Dia tak terus jawab, walaupun dia mahir dalam bidang itu. Tetapi kita tengok sama-sama, kita bersabar melihat daripada satu ayat bagaimana Nabi Yusuf menjawab soalan itu. Nabi Yusuf jawab soalan itu apa? Dia kata qala la ya'tikuma ta'amun turzaqani illa nabba'tukuma bita'wili qabla an ya'tiyakuma. Sombong tak Nabi Yusuf? Apa dia kata? Tak akan datang makan kamu pada hari ini, kamu berdua ini, apa yang akan diberi rezeki pada kamu, melainkan aku boleh menerangkan, boleh buat prediction, boleh membuatkan apa? Andaian-andaian, memberitahu bahawa apa yang menu yang kamu nak makan ini. Malah kalau anda buka tafsir lain, dia akan mengatakan sepanjang tahun ini aku boleh beritahu menu kamu setiap hari. Sombong tak Nabi Yusuf? Bukan setakat nak mentakwilkan mimpi kamu dan mimpi kamu, malah apa yang akan kamu makan, apa yang akan direzekikan kepada kamu, aku boleh sebutkan satu persatu. Action tak Nabi Yusuf? Sampai hati yang dia kata Nabi Yusuf action. Tapi memang itu dia jawab. Kenapa dia jawab macam bantu saya? Sebab kita bercakap pasal dakwah dalam penjara. Bantu saya? Tak ada orang lain selain pada muda sikit cakap. Bagilah sudah jaga betul-betul. Astagfirullah. Tak apa, semangat dia. Okey, saya nak anak-anak, adik-adik pelajar kita, kenapa Kak Nabi Yusuf cakap macam tu? Yang saya bolkan tu bukan jawapan dia. Yang saya bolkan itu alasan dia. Okay. Sebab Nabi Yusuf, dia adalah merupakan pendakwah yang dilantik oleh siapa? Dan dia bertanggungjawab untuk meyakinkan orang ramai bahawa Allah ini jugalah yang akan membekalkan kepada dia ilmu-ilmu yang boleh menyebabkan orang fiqah, orang teras kepada agama. Dan dia ada kemakhiran untuk itu. Dan dalam bahasa yang mudah, apabila kita berdakwah, kita kena buat madu'u kita tercengang. Maknanya bila kita bercakap, orang tengok kita, cuba ramai-ramai buat macam tu. Tak jadi, masa ketawa tak jadi. Okay, cuba buat macam senang. Kita kena buat madu'um kita pada kita. Dan Nabi Yusuf AS buat macam tu pada madu'um dia. Menampak dan sehingga madu'um dia, maknanya bukan setakat takwil mimpi, makan saya pun boleh tahu. Tetapi Nabi Yusuf membersihkan hatinya.
Okey, sekarang ini akan bertembung antara anda nak tunjukkan yang anda seorang profesional dalam bidang anda, waktu yang sama anda kena bersihkan hati anda. Dan kita telah bincang ayat bersihkan hati yang terlepas. Apa Nabi SAW tugas Nabi apa? Wa yuzakkihim, tazkiyah, membersihkan mereka. Sebab mereka akan berdakwah pada orang ramai, mereka kena dibersihkan. Dan Nabi Yusuf sendiri, oleh kerana dia seorang Nabi, dia boleh lakukannya secara self, secara sendiri kan. Dan dia mengatakan apa? Zalikuma mimma 'allamani Rabbi. Alasannya yang demikian ini kerana Tuhanku telah mengajar aku jadi begitu. Aku jadi expert dalam bidang takwil mimpi ini kerana Tuhanku telah mengajarku. Aku jadi expert dalam bidang jantung ini. Ingat pula saya bidang tu. Pakar dia. Okay. Maknanya dengan merasa bahawa ini kerana Tuhanku telah beri aku belajar susah-susah sampai aku buat maknanya dengan rasa rendah diri tapi tidak malu untuk menunjukkan kita pakar dalam bidang itu. Jangan jadi macam setengah-setengah orang Melayu. Doktor, boleh tak doktor ubatkan saya? Saya pun bukan pandai sangat. Agak-agak sakit tu percaya tak kat kita? Kalau doktor tak pandai, saya pergi klinik lain lah. Kita bertembung antara membersihkan hati dan menimbulkan keyakinan. Para pendakwah tidak boleh rendah diri, tetapi para pendakwah kena bersihkan dan jernihkan diri. Kalau para pendakwah tidak letakkan izzah diri dia, orang lain akan ambil kesempatan, orang lain akan mengambil peluang itu, orang lain akan mengambil kepimpinan ini, orang lain akan mengambil negara ini, orang lain akan mengambil hak kita, karena kita tidak mempertahankan dengan cara yang betul. Kadang-kadang tawaduk tak kena tempat, tergadai negara. Tetapi waktu yang sama, ia mesti berdasarkan kepada apa? Mengikatkan kelebihan dan kekuatan itu dengan penuh sadar bahawa ia datang daripada siapa? Allah SWT. So kena imbang. Zalikuma mimma 'allamani Rabbi. Dan mari kita tengok macam mana kawan tadi tengah-tengah kan? Jangan lupa buat sekali lagi. Anda sombong sangat. Bila ustaz suruh buat tak buat. Oh lah ustaz suruh buat ni. Saya suruh buat tu ipaan je lah dalam kelas ni. Sekali lagi. Tengok. Bila kawan tadi tengah-tengah mengharapkan, apa cakap lagi, Nabi Yusuf telah menggunakan ganti nama yang cukup menarik. Sebab da'i dia tidak akan melukakan hati mad'u'nya ketika mad'u itu sedang mengharapkan sesuatu daripadanya. Silakan maaf. Pula anak Skype sini Ini Ustaz main Skype juga kan? Macam rahsia. Ini taraktu millata qaumin. Sesungguhnya saya, Nabi Yusuf gunakan ganti, sesungguhnya saya taraktu meninggalkan agama satu kaum. Kenapa saya bolkan kat situ? Kalau nanti nak jawab pun boleh. Kenapa saya bolkan kat situ? Millata qaumin. Betul lah sebab tak beriman. Tapi kenapa saya bolkan? Sesungguhnya saya meninggalkan agama satu kaum yang tidak beriman pada Allah dan tidak percaya kepada hari akhirat. Kenapa saya bolkan di sini? Berkaitan dengan ganti nama yang saya katakan. Sebenarnya kaum yang Nabi Yusuf masukkan ini termasuk orang dalam penjara itu. Tetapi oleh kerana nak jaga hati supaya orang dalam penjara itu tidak malu dan tak rasa bersalah, lalu Nabi Yusuf menggunakan ganti nama yang ketiga. Sesungguhnya saya meninggalkan agama satu kaum yang tidak, padahal engkau pun termasuk juga. Tapi Nabi Yusuf tidak lafazkan benda itu. Sebab tu kalau kita jumpa orang katakan orang tu belum pakai tudung, jangan tu cakap tak senonoh, betul orang tak pakai tudung ni, nampak aurat dia tak malu, larilah kawan itu. Tapi kalau kita cakap dia, tengok kadang-kadang ada pelajar pakai baju tak senonoh, tak bagus, betul kan? Confirm dia jawab juga. Okay? Tapi jangan pula anda memalukan dia. Tolong ini kita katakan ala basiran. Dan sekarang ini Nabi Yusuf, Allah SWT menggunakan kisah Nabi Yusuf mengajar kita. Apabila ada orang buat salah pada kita, jangan tengok apa pakai seluar pendek, nampak bulu semua. Lari dia. Ya.
Kita kena faham betul. Dan Nabi Yusuf mengajar kita. Apa Nabi Yusuf kata? Ini taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun. Sesungguhnya aku meninggalkan agama satu kaum yang tidak beriman pada Allah dan pada hari akhirat pun mereka ingkar dan menolaknya. Ayat 37. Tengok ayat yang ke-38. Wa taba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Dan Nabi Yusuf dah jawab mimpi belum? Nampak tak? Nabi Yusuf menggunakan kaedah jangan terus jawab. Doktor, saya sakit jantung, doktor. Ya ke? Duduk kat mana? Jangan tu, ya tu sakit jantung, saya cakap. Habis. Anda kena pandai mengambil kesempatan. Ya tak apa, kita sama-sama berdoa pada Allah. Ramai orang sakit macam ni, tiba-tiba dia berdoa pada Allah, dia semayang, dia jaga tu, kemudian dia jumpa dengan doktor, insya-Allah boleh baik. Masa tu pesakit tadi dia akan apa? Ramai. Dia saya banyak kuat lah kan. Nanti pesakit tadi dia jadi macam mana? Lepas tu doktor tadi pun sambung lah kan. So begitu juga kita nak supaya ketika orang percaya kepada profession yang ada pada kita, gunakan ia untuk apa? Mengajak pada Allah Subhanahu sampai ke peringkat itu. Kalau ada rakan-rakan minta nota pada anda pun jawab macam tu juga. Saya buat nota ni lepas saya semain tahajud semalam. Tapi hati kena apa? Kalau rasa belum bersih jangan sebut lagi. Rahsiakan. Tapi di proses berjalan Baik, sekarang ini Nabi Yusuf AS tak jawab lagi mimpi. Dia pergi pada poin yang lain pula. Dia kata, aku menurut agama bapa-bapa aku Ibrahim, Ishak dan Yaqub. Bila Nabi Yusuf berarti apa? Kita kena nisbahkan diri kita dengan tokoh-tokoh orang yang dikagumi oleh orang yang bersama kita. Dan tokoh-tokoh itu kalau boleh yang dia kenali. Nabi Yusuf menyebut bila kaum itu ketika itu di Mesir, sebut saja Nabi Ibrahim, dia akan rasa macam. Sebut saja Nabi Ishak, dia akan Nabi Yaqub, dia akan rasa macam tu. Tokoh-tokoh itu. So anda kalau nak berdakwah, sila kaitkan diri anda dengan tokoh-tokoh yang diterima oleh mereka. Jangan anda cari perbezaan. Dan anda kena pandai dan berani letakkan limitation. Okay? Maknanya kalau anda nak kata katakan anda sedang berdakwah dengan seseorang itu anda tahu dia sangat kagum dengan mantan Perdana Menteri kita, Tun Dr. Mahathir. So anda puji Dr. Mahathir. So saya kagum dengan Dr. Mahathir sebab Dr. Mahathir ini dia telah merancang membina sebuah bandar Putrajaya yang saya percaya begini. Cukuplah cerita yang tu kan. Jangan panjang-panjang sangat. Lepas tu bila dia dah ramai-ramai dia dah faham macam tu, bawa lari lah kepada tajuk yang sebenarnya. Sebab apa? Kalau anda tahu dia kagum dengan seorang dan anda nisbahkan diri anda dengan orang itu pada kadarnya, insya-Allah orang itu akan apa? Percaya kepada kita. So jangan cari musuh, jangan cari benda yang negatif. Kita tahu mana-mana orang ada negatif, cuba nisbahkan pada benda-benda yang positif pada orang yang dikagumi, insya-Allah dia akan terbuka untuk itu. Dan ketika orang itu sedang mad'u itu, orang yang sedang didakwahkan itu sedang kagum dengan Nabi Yusuf kaitkan dia dengan tokoh-tokoh yang boleh diterima, dan kemudian Nabi Yusuf menjalankan tugasnya. Dan Nabi Yusuf terang lagi, ma kana lana an nusyrika billah min syai'. Kami, iaitu saya dan Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, kami tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi dibagikan alasan, zalika min fadlillahi alaina. Ini semua kerana Allah beri kepada kalian, wa 'alan nas, dan kepada semua manusia, walakinna aktsaran nasi la yashkur. Tapi ramai manusia tidak bersyukur terhadap apa itu. So kepakaran kita jangan disembunyikan, tapi mesti bersihkan hati. Kemudian kena declare bahawa saya tak bersama dengan orang-orang yang tak senonoh dan tak betul, dan declare pula saya bersama dengan tokoh-tokoh yang dikagumi oleh orang yang sedang. So kalau kita bercakap dengan Chinese pun, bagi saya tidak salah untuk anda memuji Lee Kuan Yew, sebab Lee Kuan Yew telah menyebabkan Singapura
membangun dan membesar. Cerita sikit pasal pengurusan di Singapura hebat, cukuplah setakat tu. Jangan cerita yang tak sepatutnya kita cerita. So bila dia terasa, oh dia ni pakai tudung tapi puji Lee Kuan Yew juga, cukuplah setakat tu kan. Jangan pula anda puji sampai habis kan, mengarut nama dia. Okay? Puji pada benda yang boleh dipuji, lepas tu ajarkan dia terus berbuat. 39. Sudahkah Nabi Yusuf menjawab tafsir mimpi? Ketika ini Nabi Yusuf masih belum menjawab, sedangkan soalannya berkenaan dengan tafsir mimpi. Kehebatan seorang pendakwah dalam penjara, mengambil kesempatan ketika orang melihat dia. Kurang mantap, puas sikit. Sekali lagi. Kita nak supaya orang melihat kita minal muhsini. Tapi kalau orang tengok kita, akhlak dia sendiri pun habislah kita. Kita nak inna naraka minal, awaklah terdiri pada orang-orang yang baik sebab awak bawakan air. Tuangkan lagi kata. Ayat yang ke-39, oleh kerana orang tu dah mula percaya pada Nabi Yusuf, semakin Nabi Yusuf pun memanggil orang tu. Dan lihat bagaimana Nabi Yusuf memanggil dia. Apakah gelaran dia baik? Ya sahibai sijni. Cuba tengok dalam tafsir, siapa buat English, apa terjemahannya? Ya sahibai sijni. Wahai Yusuf Ali kata apa? Kat sini kata wahai sahabatku berdua. Dalam bahasa Arab, wahai teman sepenjaraku. Walaupun ada yang mengatakan wahai ahli penjara, tapi dari segi bahasa balaghahnya, wahai rakan sepenjaraku. So maknanya bila kita bertemu dengan kawan, kita gunakan bahasa kita sama level dengan dia. Level us. Maknanya sama level. Jangan kita meninggi diri. Walaupun kita dah berumur, kita anggap kita macam muda. Walaupun kita pensyarah, kita anggap. Walaupun kita doktor, kita bertemu dengan orang kampung, kita pun sebut macam apa, supaya dia tidak rasa ada gap. Nabi Yusuf pendakwah dalam penjara, dia gunakan itu. Ya sahibai sijni, wahai rakan sepenjara. Arbabun, nampak? Keluarkan soalan supaya dia berfikir. Bila orang yang bersama kita itu berfikir, dialah yang akan membuat keputusan. Kalau dia nak solat, dialah yang akan buat keputusan nak solat, bukan kita paksa. Kalau dia nak bersedekah, dialah yang akan buat keputusan nak bersedekah. Kalau dia nak buat ibadah korban, dialah yang akan bayar untuk buat ibadah korban itu. Dia yang buat keputusan. Tetapi untuk membantu dia buat keputusan, kita kena bagi dia kunci. Kerana miftahul ilm as-su'al, anak kunci kepada ilmu ialah bertanya. Lalu Nabi Yusuf ajak dia bertanya pada dia, arbabun, adakah menyembah berbilang-bilang Tuhan itu, mutafarriqun yang banyak itu, khairun amillahil wahidul qahar, lebih baik daripada Tuhan yang satu tapi gagah perkasa. Agama sana tu banyak menyembah berhala banyak-banyak. So yang banyak tu mana lebih kuat dengan Tuhan yang satu dan esa? Kalau dikatakan yang banyak lebih banyak, lebih kuat kan, sebab dia banyak. Tapi berarti oleh kerana dia banyak, dia lemah. Tapi yang satu gagah perkasa. Berarti mengemukakan soalan. Dan soalan ini hanya diberikan apabila orang itu telah mula percaya pada pendakwah itu. Cuba kalau anda jumpa non-Muslim, jumpa Indian, anda terus tanya soalan ini, marahlah dia kan. Sebab anda tak bina repo dulu dengan dia. Pendakwah kena bina apa? Repo, supaya dia rasa hormat, dia percaya pada anda. Lepas tu barulah ajak dia berfikir. Dan ini semua ala dalam rangka kita katakan ala basiratin. Dalam keadaan apa? Ada hujah, ada dalil, ada fakta dan kajian yang mendalam, bukan hanya sembrono. Seterusnya tak cukup lagi. Ayat yang berikut 40 Nabi Yusuf dah jawab soalan dong. Belum lagi. Nampak pendakwah, jiwa seorang pendakwah dalam penjara. Ma ta'buduna min duni illa asma'an sammaitumuha. Lihat ganti nama dah berubah. Tadi dia kata apa? Inni taraktu millata, aku tinggalkan agama satu kaum. Oleh kerana dua orang dalam penjara dah berapa kali
Terperanjat dengan kehebatan Nabi Yusuf ini. Kali ini pada ayat yang 40, Nabi Yusuf dah berani menggunakan kalimat sebab kawan tak lagi dah. Ma ta'buduna min duni, apa yang kamu sembah. Dari tadi Nabi Yusuf tak sebut, sebab Nabi Yusuf sedang membina repo. Tapi bila dah mula orang tu dah mula sedekah, dah jadi pengikut, maka ketika itu dengan berani Nabi Yusuf kata, apa yang kamu sembah daripada nama-nama yang selain daripada Allah itu hanyalah nama-nama yang kamu menamakannya. Kamu cipta nama-nama itu. Samaitumuha antum wa aba'ukum, atuk-atuk kamu pun sama. Dia bukan dikutuk datuk saja. Okay. Tadi tak berani kan sebab nak berdakwah. Bukan tak berani, takut, maksudnya strategi. Ma anzalallah, Allah tidak pernah memohonkan kepada sultan. Dan kemudian lebih dahsyat itu, inil hukmu illa lillah, bahawa sungguhnya hukum itu, kuasa pemerintahan, kuasa membuat keputusan itu milik Allah Subhanahu. Sebab tu kalau kita tak pandai berdakwah, kita jumpa orang saja, kita kata kuasa pemerintahan milik Allah. Kawan tu kebel-kebel, siapa orang? Untuk sampai membicarakan tentang kuasa pemerintahan, tampuk pemerintahan milik Allah, dia kena bermula daripada asas akidah dulu. Baru orang itu akan menyerahkan diri dia, ketaatan segala-galanya kepada Allah dan juga kepada mereka yang bersama Allah. Kalau tidak, kuasa itu mereka tidak akan hargai. Nampak Nabi Yusuf berdakwah daripada kecil sehingga tu amara alla ta'budu illa iya, dan Allah yang memiliki segala hukum dan segala pembuat keputusan itu, dialah yang telah memerintahkan kamu supaya tidak menyembah melainkan dia. Zalika dinul qayyim, dan ini agama yang lurus. Sekali lagi dia kata walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, tapi manusia ramai yang tak tahu. Seolah-olah yang tahu ini golongan yang sikit, segelintir, seperti kita bertiga sekarang ini. Golongan yang segelintir inilah yang akan bergerak berdepan dan mengubah alam. Dia bagaikan nukleus yang dididik, yang dibentuk, yang dibelai, yang dibetulkan imannya, yang dibetulkan akhlaknya, yang dibetulkan kerohaniannya, yang dibetulkan ilmunya, yang dimantapkannya dalam halaqah-halaqah usrah yang kita cuba buat. Dan inilah yang akan bekerja mengubah alam ini. Ayat yang ke-40. Ayat yang ke-41, Nabi Yusuf barulah nak jawab, tapi dia menggunakan ganti nama sekali lagi. Ya sahibai sijni, wahai rakan sepenjaraku. Sedangkan dia dipenjarakan kerana fitnah. Yang dua orang itu dipenjarakan memang kerana mencuri dan buat salah di istana. Tetapi Nabi Yusuf masih memanggil itu rakan sepen. Dia tak panggil wahai orang yang telah dipenjarakan, wahai orang yang telah melakukan kesalahan di istana, wahai orang yang mencuri. Walaupun orang itu mencuri, walau orang itu pecah amanah, walau orang itu buat salah, gunakanlah perkataan-perkataan yang lunak. Moga-moga kelunakan itu akan melembutkan hati dia untuk bersama dengan dakwah ini. Jangan kata dia musuh. Ya sahibai sijn, wahai rakan sepenjaraku. Begitu lunak perkataan yang diajar oleh Allah SWT, yang diajarkan oleh Nabi Yusuf kepada kita. Wahai rakan sepenjaraku. Bila nak sampai begitu sedekat sini, bagi orang yang tak belajar konseling, doktor-doktor saya dipahamkan kurang belajar konseling, sebab dia diajar untuk betul setengah think the worst, fikirkan yang, ya saya tak mengatakan salah, memang doktor diajar untuk fikirkan think the worst kan, yang terbaik. Tapi dalam ilmu konseling lain pula, kita kena cari perkataan yang positif. Amma ahadukuma, adapun salah seorang daripada kamu, fayaski rabbahu khamra, dia akan bagi minum pada tuan dia arak, berarti akan serve, dia akan balik jadi khadam kat istana. Wa ammal ahad, adapun seorang lagi, fayuslahu, dia akan disalib dan kepala dia akan dipatuk oleh burung sampai dia kering ke atas. Dia tak kata kamu akan balik ke istana, yang kamu ni akan mati, dibunuh dan kemudian disalib dan otak kamu akan dimakan oleh. Dia tak kata macam tu. Sebab mereka is very intelligent. Cakap je, salah seorang daripada kamu akan, salah seorang daripada kamu, itu akulah tu. Dia faham lah sendiri kan, tak payah detail sangat. Tapi kalau pada pesakit tu ilmu lain, saya tak nak komen.
skill lain, memang kena fikir the worst lah. Tapi maksud saya bercakap begitu menyebabkan orang itu faham. Qudiyal amr, maka ditentukanlah, diputuskanlah segala putusan itu. Allazi fihi tastaftiyan, telah selesailah dan tetaplah berlakunya perkara itu yang kamu tu telah berlaku. Tetapi Nabi Yusuf masih lagi mengambil kesempatan berdakwah ini, dan kena dakwah ini kena big picture, jauh, jangan hanya fikir dalam penjara sahaja. Nabi Yusuf mempunyai pemikiran yang besar, kena rancang dan melihat masa depan dakwah ini. Lalu berkata Nabi Yusuf, wa qala lilladzi dhanna annahu najim minhuma udhkurni inda rabbik. Dan berkatalah Yusuf kepada orang yang ia percaya akan selamat di antara mereka berdua itu, udhkurni, sebutkanlah perihalku kepada tuan, kepada raja. Apa siapa boleh bantu saya? Apa maksud poin ini? Udhkurni, sebutkan tentangku kepada raja nanti bila kamu dah keluar nanti, bila kamu dah suruh dia balik. Apa poin kat saya? Bantu saya. Dr. Dr. tak sabar nak cakap, tapi kita bagi dulu anak-anak buah dia. Hari ni hari Dr. Dr. kan? Ya, Faizal. Dia nak start berdakwah kepada raja. Maknanya, alhamdulillah hadiah dalam kereta lah Faizal. Maknanya apa? Nabi Yusuf bukan hanya fikir orang yang punya, dia fikir satu masa dia akan keluar dan akan sana dan akan jaga networking itu. Seolah Nabi Yusuf kata, this is my card. Kena ada semangat macam tu. Jangan hanya fikir berdakwah depan lutut kita sahaja, tapi fikir suatu dakwah yang besar, gagasan yang besar yang kita nak ubah alam ini. Sebab tu Nabi Yusuf berkata apa? Udhkurni inda rabbik. Tapi seperti biasa, fa'ansahush syaitan zikra rabbi, maka syaitan pun telah menyebabkan lelaki itu lupa kepada untuk menceritakan kepada tuannya. Falabitha fi sijni, maka duduklah Nabi Yusuf dalam penjara beberapa tahun. Tapi Nabi Yusuf tetap bersabar. Tapi sekurang-kurangnya dia telah letakkan benih di luar sana. Dan bila sampai Allah menguji, sebab dakwah ini kita jangan fikir jangka pendek, tapi kita fikir juga dakwah jangka panjang. Walaupun kita berbeza pendapat sekarang, tapi mungkin kita akan bersama pada masa akan datang. Ketika belajar ni mungkin anda berbeza-beza pandangan, tetapi satu masa nanti anda saling memerlukan antara satu sama. Sebab tu kalau bermusuh, janganlah bermusuh lebih-lebih, kerana satu masa nanti silap-silap jadi isteri kita pula, kan? Betul? Senyap dia semua. Dia dah lupakan kisah Nabi Yusuf yang lepas. Okay? Jadi itu gambaran yang saya nak berikan kepada anda. Jadi yang paling penting sekali, membina rapport, membina hubungan sangat penting. Izinkan saya izinkan saya nak tunjuk video klip. Dah tafsir pun ada video klip juga, kan? Saya percaya teman-teman medik dah biasa tengok video ni, tapi kalau tak tengok memang tak patut sungguh. Pelakon-pelakon yang ada dalam pelakon-pelakon dalam filem ini tidak ada siapa. Jangan mengatakan, ini dia prof. Jangan sebut prof mana. Biasa tengok cerita ni. Lampu belakang. Sebab besok orang nak untuk wayang, tengok sungguh-sungguh, kan? Kalau tak faham, kepada lampu depan saja. Ke ada space kat mana? Okey.
Tengok wajah dia. Okey, apa agaknya rahsia saya tunjukkan filem ini? Apa dia? Rahsia apa? Buat apa? Dia sibuk mengajar sehingga dia lupa perasaan pesakit itu kan, sebab tak main dia repo. Okay. Kita mesti merasa boleh tak pasang lampu ni. Jazakallah khairan. Kita mesti melihat semua orang beliau kita adalah makhluk kita, dan kita kena berinteraksi dengan mereka. Kita kena repo sekurang-kurangnya. Ya, ini nanti saya buat video masalah lain pula kan, tapi ini kebetulan saya buat contoh macam tu. Tak pernah tengok ke video ni, video klip ni? Oh, sebab dah pernah tengok tu yang malah nak komen kan. Dah tengok dah. Nak ceritakan bahawa kita kena bina repo dengan siapa-siapa saja. Kalau kita pencara dengan pelajar kita, dengan pesakit kita, dengan pagar kita, dengan kantin, dengan cleaner, dengan siapa, dan kalau kita belajar dengan sesiapa saja, kita kena bina repo sebab kita merasakan bahawa kita ini adalah merupakan pendakwah yang sedang diperhatikan oleh mereka. Sekurang-kurangnya, walaupun kita sempat berdakwah, kita ada kerja lain, ada urusan lain, tetapi raikan dia, raikan orang yang kita sedang berinteraksi. Kerana Nabi Yusuf walaupun di dalam penjara sekalipun, dia tetap mempunyai semangat pendakwah. Dia menyapa dan melayan orang yang dipenjarakan. Malah orang yang dihukum masuk penjara itu dia layan, mengambil masa untuk, kerana apa? Sesiapa sahaja yang kita jumpa, barangkali satu masa nanti dia ada peranan dalam dakwah ini. So, hargailah sesiapa sahaja. Okey, saya buka kepada seorang jangan soalan, silakan. Jazakallah khairan Ustaz. Saya ada dua soalan. Seperti intro sikit dulu. Sebenarnya salah satu cara dakwah adalah buat baik secara public kan, secara public. Tapi kadang-kadang kita rasa bersalah untuk buat, sebab kita rasa kita pun tak cukup buat takut wujud rasa ujuk tu. Betul ke salah satu cara syaitan adalah dengan buat kita rasa bersalah untuk buat baik di hadapan ramai, lepas tu langsung kita tak buat langsung. Dan kalau kita tak cukup kuat, takut wujud rasa ujuk ke hati kita, patutnya kita guna cara Nabi Yusuf ni. Satu soalan. Baik, kita memang diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berdakwah. Banyak ayat-ayat yang kita katakan kul. Kul itu maksudnya apa? Katakanlah. Ayat yang kita baca kul hadhihi, katakanlah. Nabi kena bercakap, kena memberitahu. Ayat yang sebelum dan ayat-ayat yang lain yang kita katakan bahawa memang kita diperintah untuk melafazkan. Izhab ila Fir'aun, pergilah pada Fir'aun, kena berdakwah. Nabi Musa, dakwah memang kena macam. Tapi pada waktu yang sama, kita dilatih untuk membersihkan diri kita. Kita nak bangun sembahyang subuh, pergi masjid pun kadang-kadang kita takut riak. Mula-mula lah kan, mula-mula. Tapi bila dah hari-hari, kita tak terfikir pun orang akan puji kita. Ya, ketika permulaan itu, untuk kita jadikan benda yang biasa, untuk buat baik benda yang biasa, kita kena selalu lakukannya. Dan setiap kali kita lakukan, kita kena muhasabah diri kita. Dan salah satu poin yang sangat penting, ya, teruskan berdakwah, tetapi teruskan menuduh diri kita. Ini yang kita panggil al-ittiham bin nafs, yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Al-ittiham bin nafs, ramai kena tuduh diri kita. Entah-entah aku berdakwah tadi tidak ikhlas, entah-entah aku mengajar tadi tidak ikhlas, entah-entah. Tetapi teruskan lawan perasaan yang datang itu, dan pada waktu malam kita tuduh diri kita, ya Allah,
entah aku tadi, ampunkanlah dosaku ya Allah, ya Allah, entah. Ya, tuduh diri kita. Tapi tuduh ni kena ada masa-masa yang tertentu. Jangan sepanjang hari kita menuduh je. So, kalau anda tuduh diri anda akan jadi inferiority complex pula, akan jadi apa? Tak boleh nak buat kerja pula. Jadi kena imbangkan. Teruskan berdakwah, teruskan mempengaruhi orang, terus juga mengajar orang, tapi waktu yang sama bermujahadah untuk bersih. Sebab itu perlunya halaqah-halaqah. Kita bertemu setiap minggu, ceritakan balik apa yang kita buat, pengalaman kita, kelemahan kita, kejayaan kita. Dalam teman-teman yang duduk dalam satu lingkungan kita itu, dia akan membantu kita untuk mengikhlaskan kita. Jadi sebab itu bila bercakap pasal ikhlas ini, dia menjadi satu perkara yang sangat penting. Selepas Al-Fahmu, kita disebut dalam rukun Bai'ah Imam Hasan Al-Banna itu, selepas Al-Fahmu itu kita kena cek balik bagaimana keikhlasan kita. Tapi ia bertolak daripada faham dulu. Kenapa saya kena berdakwah? Nabi Yusuf kenapa dia kena cakap yang dia boleh mentakwilkan bukan hanya mimpi orang itu, tapi makanan orang itu, menu yang akan dia makan itu dia boleh predict supaya apa? Orang itu bertambah dan dia bersihkan diri dia. Zalikuma mimma 'allamani rabbi. Yang demikian kerana Tuhan yang mengajar. So jawapannya, teruskan berdakwah dan bersihkan hati, kena teruskan juga. Tetapi sekiranya ada halangan-halangan yang lain, nanti kita akan bincang bab lain yang kita namakan bab uzlah. Dan uzlah ini iaitu bagaimana kita nak membersihkan hati kita sementara. Tetapi pada umumnya jawapan saya, teruskan berdakwah dan bersihkan hati kita. Seterusnya, soalan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak tanya Ustaz, dalam tata cara kita memberi dakwah kepada orang yang bukan Islam misalnya. Kalau dekat dalam klinik kita biasa macam tengok patient tu tak akan bersama kita untuk sepanjang hari, untuk sepanjang minggu, dan kita mungkin takkan jumpa dia, mungkin lagi 6 bulan baru kita jumpa dia balik Dan pesakit ni contohnya pesakit non-Muslim. Dan adakah kita boleh mendoakan untuk pesakit kita? Sedangkan kita tengok dia dah jinak-jinak lah, dia kata dia suka kat kita, asyik nak jumpa lagi lain kali. Sila fahami dengan betul. Ini orang tua, orang 70 tahun ni, macam mak lah pada kita. Ya. Tapi sebab dia bukan Muslim, apakah dibenarkan kita mendoakan? Sedangkan yang saya faham, doa orang Islam tu untuk mukmin dan Muslim lah ya. Tapi dari segi mana kita boleh mendoakan sehingga orang tu boleh tertarik kepada Islam? Jazakallah khairan daripada IJN, sahabat kita. Kalau ada dua perkara yang ingin saya highlightkan daripada soalan itu. Yang pertama sekali, semangat berdakwah kita itu mesti ada kepada semua perkara dalam keadaan. Walaupun kita mungkin tak sempat mengajak dia mengucap kalimah syahadah, tetapi kita telah mula berdakwah dengan dia apabila kita telah berikan senyuman kepada dia. So dia kata, doktor ni Melayu, dia muka macam Cina juga. Dia kata, doktor ni Melayu, tapi Melayu ni baik, dia kata kan. Sebab sekurang-kurangnya dia dah betulkan satu persepsi kita. Melayu ni peramah, Melayu jiran aku sombong-sombong. Dia dah betulkan persepsi. Melayu ni tolong aku sungguh-sungguh, tak macam Melayu yang sombong-sombong kat luar. Kita telah mulakan dakwah melalui akhlak kita. Dan kemudian itu bila dia katakan pesakit tadi umur 70-an, dia diiringi oleh anak dia ataupun siapa. Dan sekurang-kurang anak-anak mereka, bila dia balik dia ceritakan doktor tu apa, sekurang-kurangnya dia telah melembutkan hati anak dan keluarga dia. Cucu-cucu dia datang daripada Pulau Pinang, daripada jauh, sama dia kata, tadi doktor kat AJN tadi cek saya macam dia, dia akan cakap, tu suka bercakap. So dengan anda berikan senyuman, pegang tangannya dengan begitu caring dan sebagainya, dia akan menjadi agent kepada kita, bukan untuk dia, tapi orang lain akan mula merasakan bahawa ada doktor Islam yang baik.
ada orang Melayu yang baik dan dia akan membetulkan persepsi itu. Anda telah mula berdakwah sebenarnya. Dan banyak lagi perkara yang kita boleh pecahkan di kawasan tersebut tadi. Yang kedua tadi, ketika mengatakan berdoa kepada non-Muslim, siapa yang mengatakan tidak boleh mendoakan kepada bukan Islam? Barangkali kita terkeliru apabila Nabi SAW ditegur dan ditegah daripada mendoakan hidayah, mendoakan untuk bapa saudara dia untuk masuk syurga, tapi itu satu perkara lain. Allah SWT membetulkan bahawa kuasa mutlak memberi hidayah ialah milik Allah. Cuma mendoakan kepada non-Muslim, saya boleh tunjukkan beberapa kes sahabat Nabi SAW yang pergi satu rombongan, dan dalam rombongan itu mereka keputusan bekalan ketika balik, terputus mana tak cukup bekalan. Lalu dia singgah di satu tamasya dan seolah-olah dia minta dia dijamu sekali dalam tamasya dalam satu kabilah. Kabilah tadi tak benarkan mereka join makan, dan kemudian dia kata nak beli pula daripada kabilah itu. Kabilah kata jual pun tak nak. Maka pergilah dia dalam keadaan lapar, rombongan sahabat ini, dan terpaksa meneruskan perjalanan dalam keadaan bekalan tak cukup tadi. Tetapi tiba-tiba mereka dikejar oleh kabilah tadi kerana salah seorang daripada pemimpin, ada yang mengatakan ketua kabilah, ada yang mengatakan anak ketua kabilah, memberitahu bahawa mereka telah digigit oleh binatang berbisa dan minta dia tolong sembuhkan dan doakan. Dan dia pun patah balik, dan ketika itu dia jual mahal sikit. Dia kata kalau aku sembuhkan ini, engkau kena hadiahkan 40 ekor kambing, cukup untuk bekalan. Okay? Lalu pun orang kabilah berjanji. Lalu dia pun membacakan sesuatu dan sembuh sakit orang itu dan pulih. Dan bila pulih, dia dapat 40 kambing, dan setengah-setengah sahabat berbeza pandangan, boleh makan ke tak boleh makan kambing. So, sahabat-sahabat yang berani ngam saja. Sahabat yang tak berani teruslah lapar sampai ke Madinah minta izin pada Nabi. Dan Nabi SAW bila ditanya boleh tak makan kambing tu, Nabi pun sambil bergurau dengan sahabat, bukan hanya kata boleh, bawa main sikit. Berarti benda itu halal. Lesson dekat sini, Nabi bertanya apa yang kau bacakan sehingga sembuh? Dia kata aku membaca Fatihah beberapa kali. Lalu Nabi bertanya siapa yang ajar engkau, sebab aku tak pernah ajar benda ini. So dia kata aku mendapat ilham daripada Allah. Nabi membenarkan benda itu. Okay, menunjukkan bukan hanya sekadar mendoakan, bacakan Fatihah pula, bacakan ayat Quran pula kepada non-Muslim. Okay, jadi nak tunjukkan kat sini bahawa boleh kita mendoakan kesejahteraan, kebahagiaan dan sebagainya lah. Tapi kena berhati-hati ketika anda mendoakan. Kita tahu perbincangan kita tentang Lima Bali dan sebagainya, kita tidak mendoakan ke ini. Jadi kalau anda kena pandai lah. Bila anda contohnya, kalau anda dah tahu fatwa mengatakan tidak boleh sebut direct macam tu, anda sebut lah selamat bercuti menyambut Happy Bali, apa di Bali kan. Anda kata selamat bercuti, anda mendoakan supaya dia happy ketika bercuti. So anda keluar daripada khilaf macam itu kan. So, kalau anda tidak mahu sebut direct macam, tapi bagi pandangan yang Dr. Yusof Qadawi semua dia lebih daring, dia kata kita mendoakan tidak niat untuk kebahagiaan untuk apa-apa, tapi kita mendoakan agar dia hak dia sebagai seorang manusia, dan sifat agama ini rahmatan lil alamin. So kalau nak khilaf anda boleh keluar macam tu. Tapi poin tadi soalannya ialah wajar, boleh kita mendoakan non-Muslim untuk mendapat hidayah, kita mendoakan untuk sembuhkan. Saya tak tahulah kalau selama ni doktor ubat non-Muslim dia rasa dia boleh tak ubat dia ni kan. Malah bukan hanya setakat boleh ubat, boleh mendoakan sekali. Dan kita bercita-cita supaya semua manusia baik, tak kira Muslim ataupun non-Muslim, tak kira musuh ataupun sebagainya, kita boleh mengambil kesempatan untuk membantu. Wallahu a'lam. Soalan lagi. Tanya macam soal doa. Saya tahu doa tu boleh, sebab kalau dalam kes yang sahabat buat boleh untuk orang kafir tak ada masalah. Tapi doa tu sampai tak banding boleh, sebab kita tahu ke mana sebab insist nak solat untuk orang kafir.
Allah sebut istaghfir qawlan istaghfir menaik atau mahlau. Kalau kata jangan ampunkan juga. Adakah nanti buat extend untuk di doa untuk kafir? Dan doa kita tahu doa biasa untuk biasa tapi bagaimana doa untuk ampunan? Pada ayat itu untuk kalau tak ampunkan. Ada kampung ni bukan pada kafir saja ataupun kafir. Ada beberapa tempat ayat yang begitu Allah akan menyebutkan sama ada engkau mendoakan keampunan padanya atau engkau tidak mendoakan keampunannya. Dalam konteks lain pula, kalau engkau mendoakan keampunan sampai 70 kali sekalipun, Allah tak akan ampunkan. So, tetapi kat sini kita kena ingat, kita tidak tahu adakah Allah akan mengampunkan dia atau tidak. Isunya ialah engkau minta ampun tak minta ampun pun, kalau aku tak ampunkan, aku tak ampunkan. Soalan begitu. Tapi Allah tidak melarang untuk mendoakan keampunan baginya. Satu poin. Poin yang kedua pula, ya betul, Nabi SAW dia tahu siapa orang munafik tak siapa orang yang bukan munafik. Senarai nama itu ada. Tetapi Nabi SAW bila dia wafat, sahabat-sahabat Nabi yang tahu tak ramai selain daripada pencatat itu, dan Sayyidina Umar selalu tengok kalau Muaz yang tukang catat itu dia tak pergi sembahyang jenazah, Umar pun tak nak pergi sebab dia tahu orang tu munafik. Tapi umumnya dalam konteks berurusan dengan munafik ini, umumnya kita tidak boleh mengisytiharkan dia munafik dan kita kena perlakukan dia. Sebab apa? Nabi tidak pernah berpesan kepada sahabat-sahabatnya jangan sembahyangkan pada orang munafik. Tapi Nabi sendiri akan mengelak dan sahabat-sahabat tentu akan mengelak. Syiarnya kena teruskan. Dan kalau kita baca dalam surah Hujurat, tafsirnya nanti barangkali suatu masa kita akan bawa bagaimana Nabi SAW cukup nak jaga hubungan dengan pemimpin-pemimpin orang munafik ini. Nabi sanggup pergi ziarah walaupun tahu dalam surah Al-Munafiqun, dalam surah Hujurat, bagaimana Nabi dah tahu mereka ini adalah merupakan pemimpin-pemimpin orang munafik yang memang jahat, yang memang tak senonoh. Tiba-tiba Nabi SAW kata aku nak pergi ziarah dia. Dan ketika sahabat-sahabat kata jangan pergi, Nabi kata aku kena tunjukkan kepada masyarakat dunia sana bahawa aku tidak berperang dengan orang-orang yang sekali dalam penduduk Madinah itu. Aku tidak akan melarang, tidak akan ni. Lalu Nabi SAW pergi, dan ketika pergi itu dia menghina Nabi dan sahabat-sahabat semua. Sebab dia kata apa? Ibta'id, maknanya jauhkan daripadaku. Fa'inna tinni, bahawa semuanya bau busuk himar kedai engkau itu sangat mengganggu aku. Seolah dia suruh Nabi pergi jauh-jauh dengan himar kedai dia. Sebab kita ni kalau kata bau busuk lah kan, kita akan sensitif. Aku ke yang bau busuk ni? Jadi maknanya mereka buat dan mengungkapkan begitu kepada Nabi SAW. Dan sahabat-sahabat dah tak sabar nak apa? Nak mengambil tindakan kepada orang-orang munafik yang seperti itu. Tapi Nabi SAW melarang, dan akhirnya mereka balik. Dia nak menunjukkan bahawa walaupun tak senonoh, walaupun apa, dan ayat tadi kalau kita lihat sebab nuzulnya antaranya ialah supaya kalau Nabi yang sembahyangkan pemimpin munafik ini seolah-olah akan berlaku konflik, doa Nabi tidak akan ditolak oleh Allah SWT. Sedangkan orang ini orang munafik, seolah-olah begitu. Dan jadi sahabat-sahabat tak bagi Nabi untuk menyembahyangkan memimpin solat orang-orang munafik itu. Jadi poin saya kat sini, ayat dan kisah ini adalah hukum lain. Tetapi kepada orang kafir secara umumnya, kita boleh mendoakan dia, doa supaya dia dapat hidayah, doa supaya dia Allah bagi rezeki pada dia, dan bila dia dapat rezeki, dia semakin dekat dengan kita. Doakan supaya dia tidak rugi. Dengan tidak rugi dia makin rapat dan kita boleh ajak dia kepada dakwah. Dia tidak ada masalah. Cuma kalau kita mendoakan supaya masukkan diri dalam syurga, itu yang doa-doa yang berapa yang dianggap tidak boleh, kerana penentuan untuk masuk syurga atau tidak masuk syurga ialah itu penentuan Allah SWT. Tapi mendoakan untuk hidayah tidak menjadi satu masalah. Cuma doa ini biasa disertai dengan kasih sayang. So kita dilarang untuk kasih sayang kepada non-Muslim yang, bila kita bicara non-Muslim ni ada dua jenis non-Muslim yang kita musuhi, yang akhirnya menjadi kafir harbi, dan satu lagi non-Muslim yang tidak memusuhi kita, yang dalam negara Islam jadi kafir zimmi. Kafir zimmi ni kita kena protect dia. Kalau dia kena barang dia kena curi, kita kena pertahankan dia. Dan kalau dia bayar
Jizyah kita kena gantikan balik barang yang dia kena curi, sampai ke peringkat macam tu. Jadi bila sebut non-Muslim ni ada dua jenis. So non-Muslim yang ada pada hari ini tidak boleh kata harbi selagi tidak ada kejelasan dia menentang kita. So kalau nyonya yang sakit itu, so tentu kita akan kata dia kafir harbi. Dan kita boleh kata dia kafir zimmi juga sebab dia tidak bayar fidyah. Jadi dia bukan sebab kita tidak ada negara Islam, sebab kita tidak boleh nak klasterkan macam tu. Tapi dia kembali kepada kafir yang kita boleh dampingi dan kita boleh berdakwah dengannya. Okey, Prof. Latif nak cakap sana. Ada pendapat yang mengatakan yang kita boleh mendoakan orang kafir untuk kebaikan, kita macam supaya dia tak kena accident ataupun penyakit dia baik semua. Tapi yang kita tak boleh buat adalah macam saya kata tadi, tak boleh doakan dia masuk syurga dan tak boleh doakan Allah ampunkan dosa dia sedangkan dia tu kafir kepada Allah. Dalam surah Al-Mumtahinah, Allah Ta'ala kata qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Maksudnya pada Nabi Ibrahim dan orang bersamanya ada contoh yang baik. Tapi Allah kata inna qaula Ibrahim bi abihi la astaghfirullah. Maksudnya bila Nabi Ibrahim doa yang dia akan diminta doakan Allah ampunkan bapa dia, itu bukan contoh yang baik. Maksudnya kita tak boleh doakan orang yang kafir itu diampunkan dosa oleh Allah SWT. Ya, betul. Cuma kita boleh mendoakan supaya dia diberi hidayah. Dan kalau dia masuk Islam, kita doa Allah ampunkan. Tapi ya Allah ampunkanlah Abu Talib, bapa saudara Nabi. Allah SWT menegur dia begitu. Sebab apa? Dia telah mati dalam keadaan yang macam itu, kita tidak minta ampun pada dia. Tapi masih hidup, kita katakan Allah, kita berdoa supaya Allah beri hidayah kepada dia. Wallahualam. Jam saya telah menunjukkan lebih 9, sepatutnya kelas saya telah tamat. Sebab kita telah mula tepat jam 8 dan pada masa-masa akan datang kita sangat merayu supaya kita dapat mulakan kelas tepat jam 8. Ya, tapi ada hajat nak bertanya, saya masih buka lagi. Satu soalan. Dia cakap tentang dakwah kepada non-Muslim. Kadang-kadang ada non-Muslim yang mungkin terbiasa dengan persekitaran Islam. So dalam dia punya bila sedang bercakap, contohnya dia orang menyebut kalimah-kalimah zikir, contohnya subhanallah, insya-Allah. Jadi macam mana kita patut react kepada dia orang? Adakah kita patut galakkan ataupun macam mana? Sebab kita tak tahu sama ada dia orang sebut tu dia orang betul-betul faham ataupun dia orang saja-saja sebut sebab dah terbiasa. Jadi macam mana patut react? Baik, terima kasih atas soalan. Cuma saya nak pergi ke tepi sikit, iaitu kalau ada non-Muslim yang ucap Assalamualaikum, kita terangkan pada dia bagi masyarakat Islam, kami dalam agama kami melarang non-Muslim untuk mengucap Assalamualaikum. Kalau kita mampu untuk menerangkanlah, kalau tak mampu menerangkan, diamkan saja. Okay? Jawab tak boleh lah kan? Okay. Tetapi kalau ia melafazkannya bukan dalam keadaan menghina, maka saya menasihatkan supaya kita diamkan saja. Sebab dia suka mengungkapkan itu. Sebab tu ketika Nabi didatangi, sahabat-sahabat datangi dengan orang Yahudi yang mengucapkan Assalamualaikum, ada ketika Nabi mengajar untuk jawab Waalaikumsalam, dan bagi kamu adalah racun. Maksudnya apa? Itu adalah musuh yang perli. Dan Nabi jawab Waalaikumsalam, kata kamu racun ataupun bisa. Okay. Tapi kalau dalam keadaan yang tidak begitu, ada beberapa kes yang Nabi mendiamkan sahaja. Okay. Sebab mereka suka dengan culture kita mendoakan antara satu sama lain. Okay. Tapi dalam konteks soalan tadi, bila mereka melafazkan kalimah-kalimah yang itu, kadang-kadang businessman dia nak menangi hati kita, dia pun akan mencari perkataan-perkataan yang kita suka. Jadi disebutlah insya-Allah. Kita pun bila orang Cina sebut insya-Allah, itu yang macam tu kan. Padahal dia ada niat yang tertentu. Tapi ya, biarkan dia cakap sebab benda itu tidak menghina. Tapi kalau dia mempermain-mainkan kalimah-kalimah tasbih dan zikir itu, ketika itu kita kena tegur dia, dan ketika itu adalah satu penghinaan kepada agama kita lah. Tapi kalau dia suka untuk itu dan dia sebut itu, biarkan dia lah. Kalau burung kakak tua melafazkan benda itu, anda tak perlu marah burung kakak tua, walaupun dia tidak niat begitu. Bagi saya tak ada benda yang menyusahkan dalam perkara itulah. Tapi barangkali dengan perkataan-perkataan itu tanda dia minat, dan tanya pada dia, you tahu tak makna subhanallah?
Jika tak tahu, cakap subhanallah maksudnya begini. Dan akhirnya anda boleh bawa tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah kepada dia. Okey, terima kasih. Ada beberapa pengumuman yang ingin saya umumkan. Pada hari Rabu, kita telah berniat untuk menumpahkan darah binatang ternakan di bumi CUCMS ini. Dan inilah kali pertama sejak 6 tahun, sejak azali, sejak ia ditubuhkan. Moga-moga dengan tertumpahnya darah binatang ternak ini melambangkan pengorbanan yang besar bagi pensyarah-pensyarah, bagi teman-teman pelajar, staf dan sebagainya. Inna naraka minal muhsinin. Dan sebab itu pada tahun ini alhamdulillah pihak Student Affairs telah memulakannya dan kita target 3 ekor lembu. Tapi sehingga petang ini kita baru nak melengkapkan lembu yang kedua. Lembu ketiga tak buka lagi. So untuk dengan student saya tak campaign untuk tu. Cuma beritahulah pada ayah-ayah anda dan ibu anda kalau nak join mesti boleh masuk lembu yang ketiga. RM400 sahaja. Okey, bukan itu poin yang saya nak sebut pada anda, teman-teman pelajar. Saya mengharapkan pada hari Rabu pagi itu anda akan beramai-ramai, terutama yang datang kuliah tafsir ini. Saya tak kata berdosa kalau tak datang, tapi saya mengharapkan sokongan penuh daripada anda untuk menjayakan ibadah korban ini, supaya syiar itu dapat kita wujudkan. Dan moga-moga dengan datangnya pada kita melihat percikan darah itu seolah-olah pengorbanan dan Allah SWT akan memberkati kita semua. Dan sebab itu saya kempen kepada teman-teman pensyarah dan juga teman-teman di luar supaya semangat itu, sebenarnya korban itu bukan hanya untuk fakir miskin. Kita kena faham, zakat memang untuk asnaf dan diutamakan fakir miskin dan susah. Sedangkan ibadah korban bukan hanya untuk fakir miskin. Ibadah korban adalah untuk diri kita yang pertama, yang buat korban dia kena makan sendiri kalau boleh. Yang kedua, untuk teman-teman yang berada di sekelilingnya. Dan bagi pensyarah-pensyarah saya sangat galakkan sebab apa? Teman-teman di sekelilingnya selain daripada warga staf, dia juga adalah pelajar-pelajar. Jadi kami nak anda datang beramai-ramai bersama-sama menyaksikan ibadah itu. Dan ada 3 pelajar, kalau jadi 3 ekor lembu, InsyaAllah kita akan train 3 orang pelajar untuk menyembelih. Saya tidak akan menyembelih pada hari itu, saya cuma akan train dia untuk dia menyembelih. Supaya kita bersyukur pada Allah, ini 3 anak kita, 3 pelajar kita, dia sendiri parang telah diasah dengan tajam. Dan saya rasa nama pertama dah ada tukang sembelih, saya ada perlukan 2 orang nama lagi. Syura student perlu putuskan lagi siapakah 2 orang itu. Faizal seorang yang telah confirm, insyaAllah. So lembu yang kedua telah confirm lembu ketiga. Jadi datanglah pada 7 suku, saya harap semua dah ada. Ajak semua beramai. Dan daging itu kita akan agihkan kepada, kita akan masak sebahagiannya dan kita akan hantar kepada rumah anak yatim yang telah diidentifikasi, rumah aktivis dan juga beberapa orang miskin yang telah kita identify. Dan kita akan sediakan kenderaan untuk bersama-sama pergi ke konvoi, sama ada ke rumah yatim, ada 3 grup yang akan pergi nanti. So saya mengharapkan penglibatan dan saya sedang cuba berbincang dengan dekan farmasi, dekan semua fakulti lain supaya melepaskan anda pada hari itu, kerana ini adalah syiar yang tidak boleh dipandang kecil dalam Islam. Dan moga-moga anda dapat menyertainya pada hari Rabu ini. Okey, wallahu a'lam. Silakan. Saya ingin maklumkan tentang mata baru isyarat profesor yang anda kasihi, iaitu Profesor Abu Bakar yang di sebahagian anda kenali, mungkin mengajar. Saya dah dari beliau tadi kini hari bersetuju Selayang, keadaan semakin beratlah dan kami telah decided to bring him home ke Banting untuk jadi saya mensyurkan kita salat hajat kat sini di surau atau isyak ini untuk melaksanakan kesalahan dia juga mesti ini dan juga ayah kepada Dr. Syekh Alhamdulillah yang telah hantar di sekitar sana dan sampai sister pun ambil di solat hajat kalangan sister dan solat hajat insyaAllah sama solat ustaz. Jazakallah khair. Ucapkan kepada Fadil Ustaz, semoga kalian yang diberikan dapat dijadikan hebat dan dijadikan amalan insyaAllah.
just a reminder, especially nanti kita solat jemaah followed by solat hajat, insyaAllah sama-sama study. Lepas tu kita sedikit kudapan. InsyaAllah kita pakai talam, insyaAllah share. So nanti lepas makan tu basuh raya, dia aja. Itu saja. Dan juga untuk usaha-usaha akad sekali yang proximity kita ada final exam cuma di doakan. So insyaAllah saja sekali. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan kepada majlis dan